Ya Allah. Ya Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا 10 أوائل من شهر ذي الحجة 1442 من الهجرة. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ووباء كورونا. الحمد لله الذي أعاننا على صدق التوكل عليه بحسن كسب الأسباب المانعة والواقية من تسرب هذا الوباء إلينا وعلينا. الحمد لله الذي خفف على المصابين من وباء كورونا ألمهم. الحمد لله الذي وفقنا لتلاوة آياته الكريمة وتدبر معاني آياته الكريمة. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwan, akhwat, sidang salatis subhi pada pagi 1 Zulhijjah yang di bawah jagaan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul Quran, nikmatul sunnah, nikmatul syariatis samhah al-islamiyah, nikmatul hayatit tayyibah, as-sihhati wal afiyah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Marilah kita teruskan risalah pagi-pagi kita ma'al Quran, khususnya pada awal-awal bulan Zulhijjah seperti ini.
Tidak ada amalan yang paling dikasihi oleh Allah. Amal salah yang dikasihi oleh Allah sekali ialah amal dalam 10 awal bulan Zulhijjah. Itu adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Maka hendaklah kita tu pakat beramal sebanyak-banyak mungkin akan amal salih, khususnya amal membaca Al-Quran, sekasih-kasih amal di sisi Allah, iaitu baca Quran. Afdalu al-a'mal salihah di antaranya ialah sunnah Nabi SAW ma'al Quran, tilawatan, istima'an, tadabburan, tafsiran, lagi pula amalan, tatbiqan, takhalluqan, da'watan nasa ila al-Quran, dengan bermacam-macam cara yang disyarakkan oleh Allah. Maka di antaranya kita membaca yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Allahumma adkhilna jami'an fi ibadikal mukhlasin al-muhtadin waj'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlullah wa khassatuh. Allah Ta'ala dia terima sebagai ahli dia, dan oleh khususi bagi dia ialah orang yang selalu duduk dengan Quran, yang boleh dinamakan Ahlul Quran sahaja. Orang yang semaya rajin ataupun orang yang buat galain, yang tinggal Quran, maka boleh jadi dia tu masuk ke dalam Ahlullah wa khassatuh. Cuba soal diri kita sendiri, hai umat Islam. Nah, Allah raya kata, Nabi kata lillahi ahlin, bagi Allah tu ada ahli dia. Ya, ahlullah tu ialah ahlul Quran. Nah, makanya Allahumma ja'alna min ahlil Quran, iaitu selalu membaca, mendengar, tadabbur, serta tafsir ayat, dengar tafsir. Kalau kita tak pandai tafsir, kita dengar tafsir daripada orang tafsir. Orang tafsir Quran adalah beringat, jangan tafsir dengan pendapat masing-masing. Tafsirlah dengan pendapat. Nah, para ulama, fahamlah Al-Quran seperti mana fahamnya as-salafus salih radhiyallahu anhum rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Berhati-hatilah ya umat Islam supaya kita benar-benar menjadi ahlul Quran, alladzina hum ahlullah wa khassatuh. Marilah pada pagi ini kita bersama dengan suratul An'am ayat yang ke 120 hingga sampai kepada 121, 2 ayat jadilah insya-Allah pada pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. أعوذ بالله. Alhamdulillah, dapat kita membaca akan dua keratan ayat Allah daripada surah Al-An'am 120, 121 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, الذي لا إله إلا هو إليه النشور. Ialah Allah yang sentiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin daripada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tadabburkan dua ayat yang bersangkutan dengan masalah makan hidup kita. Tak boleh nak lari daripada makan minum. Makanlah menurut ajaran Allah, minumlah menurut ajaran Allah. Jong beripop mewajibkan kin redem tam kamsang ke Allah Subhanahu wa taala taunan. Allah dia kata pada ayat dulu lagi, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka barang-barang yang disembelih dengan nama Allah adalah diperintah oleh Allah supaya kita makan. Ini nyata katanya barang binatang-binatang adalah halal kecuali barang yang disebut oleh Allah dalam Quran kata haram. Dan ada hubung kait dengan iman, in kuntum bi ayatihi mu'minin. Alhamdulillah orang Islam pak kita ni masya-Allah. Makan barang yang Tuhan yang apa yang disebutkan nama Allah waktu sembahyang, waktu sebelah. Kecuali maka terlupa nak sebut nama Allah waktu sembelih, maka tak ada mengapa menurut ulamanya. Menurut ulama kata kalau kita terlupa maka tak ada apa, tapi kalau kita sengaja maka itu adalah merupakan suatu sembelihan yang tidak benar, haram. Ya Allah. Nah, oleh itu maka ikhwan yang saya sekalian, naklah kita tu benar-benar mencari jalan untuk nak makan, nak minum, nak sembelih ni, terutama sembelih korban udhiyah ni. Minta for kita sebut bismillah. Nah, kena ada sebut bismillah. Wallahu akbar. Nah. Lalu tu Allah Taala dia murih kepada orang tak juruh. Dia kata wazaru zahiral ismi wa batinah. Naklah kamu tinggal akan maksiat-maksiat hak zahir dan maksiat-maksiat hak yang rahsia, orang lain tak nampak, tinggal. Nah,
sikit atau banyak, tinggal. Tak kira maksiat banyak. Zahir al-isma tu seolah sungguh-sungguh tafsir kata banyak, wa batinah tu sikit. La ilaha illallah. Sama ada yang nyata, sama ada yang sembunyi, tinggal hai umat Islam perkara yang bawa pada dosa. Sama ada mengupak, berdusta dan memaki kepada orang dan segala macam benda-benda yang dinamakan ismun, dosa. Sebab apa? Innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Ya Allah, takutnya balas Allah. Nah, balas Allah sangat takut kita. Iaitu neraka, hai umat Islam. Nah, kalau Tuhan tak apa enggak masuk neraka lah kita. Sebab dosa ni tak ada ahli syurga yang berdosa yang tidak diampunkan oleh Allah dulu. Tak ada. Orang nak masuk syurga ni orang bersih. Sama ada bersih daripada asalnya seperti Nabi bersih, tak ada dia dosa sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya yang bersih dengan sahabat dia istighfar banyak-banyak Tuhan ampun dosa dia, maka bolehlah dia masuk syurga. Wala ta'kulu, dan jangan kamu tu makan. Allah Ta'ala larang umat Islam, mimma lam yuzkar ismullahi alaih, daripada perkara sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala ke atasnya waktu sembelih. Ya, haning ya, merupakan gapa dia tinggal secara sengaja atau secara lupa. Tinggal secara sengaja adalah lupa atau lupa. Adapun makanan itu apabila sengaja tu maka adalah tidak dibenarkan makan. Khilaf ulama. Setengah-setengah kata at-tasmiyah mustahabun, sunat sahaja. Siapa tak tasmiyah boleh makan. Al-ayah zubiha li ghairi, kalau malaikat dia penamakan nama berhala, nama apa tu tak boleh lah. Alalu tu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisqun. Ya Allah, sungguhnya amalan balah tu adalah fasik. Makan tu fasik dah, sembelih pun fasik juga. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hai umat Islam, hai orang ada khijah daging, hai orang ada sembelih jual. Naklah kamu jangan khijah biasa sembelih tak ada pakai sebut nama Allah ya. Ya Allah. Sebutkan nama Allah, terutama nak sembelih Aidil Adha. Pada hari Aidil Adha tak banyak hari lagi. Sembelihlah lepas pada semaya. Jadi udhiyah yang resmi di sisi Allah. Jangan sembelih belum semaya. Ya. La ilaha illallah. Wa inna syayatin, dan sesungguhnya syaitan. Allah, takutnya kepada Allah. Lepas syaitan mari duk gonggang puak-puak hamba dia ni ke Allah. La yuhuna ila awliyaihim, selalunya dia tu sungguh-sungguh beri perasaan, beri semangat, beri wahyu, beri dorongi kepada wali-wali dia, orang-orang suka duk sokong syaitan sama, terutama orang kafir dan munafik.
Liujadilukum, supaya mereka tu membahas ataupun menggapa dia, menentang, membantah, menghasutkan kami. Ya, hasut katakan, dia kata puak mung gano ni. Nah, hak mung sebelah mu makan, hak Tuhan sebelah mung tak makan. Ya mari pandai dia. Puak syaitan ni pandai cari jalan. Orang tu turut dia lawan Allah. Nata-nata bangkai ayam mapuh, lembu mapuh, kambing mapuh. Dia kata Tuhan sebelah tu. Apa mu tak makan barang bangkai hak Tuhan sebelah. Mung sebelah mu makan hak Tuhan sebelah mu tak makan. Ni yujadilukum. Yang mari bahas, mari duk bantah, mari duk ui fikiran kamu secara pelik-pelik. Nah, subhanallah. Nah, lalu itulah Allah Ta'ala kata, wa innahu la fisqun bagatu, fasik bagatu. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kata ta'kuluna mimma qataltum wa la ta'kuluna mimma qatalallah. Ayat kacak. Buaya wahyu pelat sungguh. Kacak sama dia. La ilaha illallah. Lalu tu wari ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Ibnu Abbas kata annalladzi qataltum dzukira ismullahi alaihi. Sungguhnya barang hamu sebelah tu disebutkan nama Allah kat atasnya. Wa annalladzi qad mata, barang yang jadi bangkai mati sendiri dia tu lam yuzkar ismullahi alaihi, tidak disebut nama Allah kat atasnya, maka tak boleh makanlah. Kerana Allah Ta'ala kata jangan kamu makan daripada binatang-binatang tidak disebut nama Allah kat atasnya. Yang mati diri dia pia ada sebut nama Allahnya. Tu dia ada. Oleh itu cara jawab dia. Apa kalau turut dia duk mari duk goyak benda-benda pasal kadang-kadang kita rasa pelang juga tu. Kalau kita turut dia juga, Allah, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kamu tu turut hasutan mereka, menghalalkan barang haram, itu hasutannya, mengharamkan barang halal, sesungguhnya kamu telah tetap menjadi orang-orang musyrik lah. Menjadi orang musyrikin dengan sebabmu tu ngapa dia menerima hasutan puak-puak dia tu. Maka jangan kamu menjadi orang musyrikin sama sekali. Nah, sebab turut lain pada Allah dari segi agama adalah merupakan satu syirik dan kufur di setengah-setengah perkara dan setengah-setengah pendapat ulama. La ilaha illallah. Terutama istihlalul muharram. Menghalalkan barang halal, barang haram tak boleh. Taat di segi menghalalkan barang haram. Tu. Marilah kita sama-sama berasa nak turut ayat ni apabila kita tak makan babi, tak makan barang-barang bangkai. Berasa kata kita duduk dalam ayat yang ke-121 daripada suratul An'am. Ya, kita tak boleh makan barang tu sebab benda tu barang yang tidak dibenar oleh Allah. Kalau kita kacau makan, yang tak ada depak gapo, tak ada desak gapo, itu kita jadi orang fasik. Baik tak baik kita digelar oleh Allah sebagai musyrikun. Jangan sama sekali. Ya. La ilaha illallah. Pada kebanyakan ulama agak, wa in ata'tumuhum, hak jadi musyrikun ialah makan mayat, makan bangkai. Hak itulah kebanyakan ulama sama ada Mujahid, Ad-Dhahhak,
ulama-ulama as-salafus salih dulu menurut yang dicatatkan oleh At-Tabari, dia kata orang ini orang yang menghalalkan barang yang haram secara tidak mendesak, tidak terdesak. Kalau terdesak tak apalah. Nah, kalau terdesak maka tak apa. Jangan menghalal. Anggap kebenaran tapi paksa kita kena makan. Nah, sekadar kata ad-darurah tubihul mahzurat. Nah, jangan kita menghalal barang tu, tetapi kita tu sekadar terutama kita tu mendesak. Orang menghalalkan barang haram ni, orang tu orang beribadat kepada syaitan dah. Ya Allah. Satu hadis daripada Tirmizi yang kata, ayat yang berhubung dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Jangan kamu jadikan akan tok-tok dan ketua-ketua agama Yahudi dan Nasara sebagai syirik-syirik ataupun perkara-perkara yang kamu duk berasa kata Tuhan selain pada Allah tu. Janganlah mana. Lalu tu sahabat kata, ya Rasulullah, balah mana beribadat kepada puak-puak tok-tok, padri-padri, ahbar-ahbar Yahudi. Dia kata, bala innahum ahallu lahumul haram. Puak tu menghalalkan bagi mereka itu akan haram. Bagi haram ya halal. Wa harramu alaihimul halal. Dan dia mengharamkan ke atas mereka itu akan benda halal. Fattaba'uhu, maka pakat turut mereka itu akan mereka itu pakat turut belaka. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah hak kata beribadat mereka itu kepada mereka itu. Turut makan barang yang dihalal oleh puak-puak kafir dan diharam oleh Islam adalah salah satu ibadah kepada jahiliah. Nah, ibadat bukan semaya saja. Segala perbuatan kita yang langgar kepada yang turut mereka, apalagi langgar akan ajaran Allah, maka dinamakan ibadah kepada mereka. Jangan ibadah kepada mereka ya. Begitulah hari ini kita dapat ilmu dari Allah pada pagi-pagi ini. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah. Ajaran yang cukup baik, menjauhi daripada wahyu syaitan yang selalu nak menggelak-gelak kita supaya buat benda haram, berasa kata halal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada pagi ini mari kita banyak baca Quran, banyak sedekah. Kerana tidak ada amalan salah yang lebih dikasihi oleh Allah daripada amalan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka alhamdulillah, menurut ijtihad setengah pihak tu kata kemarin itu hari ini 1 Zulhijjah dah. Wallahu taala a'lam. Kita pakat satu padu dengan umat hari ini, manusia yang dapat dia selalu berusaha untuk kita satu padu ummatan wahidah insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita senantiasa usaha nak gerbai, kalau boleh pias hari gerbai wi makan kepada orang-orang yang miskin, orang susah payah. Lah ni orang Covid tak boleh kerja banyak, kita gerbai wi ke dia katik molek bagi daging pada orang-orang duk dalam kak tua, orang duk dalam sakit gapo tu. Boleh kita ambil beri kepada mereka. Mudah-mudahan kita masuk daripada orang yang membawa risalah at-tadhiyah awil udhiyah. Ya insya-Allah taala risalah udhiyah ni makna pengorbanan. Korban bagi kita untuk maslahat umat manusia, termasuknya keluarga kita sendiri. Siapa Nabi kata siapa ada kelawasan untuk boleh gerbai tetapi dia tak gerbai, maka tak sah mari semayang dengan dia lah. Dia kata begitu-gitu mo Nabi tu marah, tak kena kepada orang tak korban, tak udhiyah. Kalau dia kuasa udhiyah,
Satu-satu sehat udhiyahnya ialah 3-4 kek sahaja. Maka bagi mereka yang ada kelawasan, terutama orang ada duit lebih pada 4,000 pada hari itu, tak ada mai gerbang, satu sehat ke, satu ekor kambing ke, satu sehat lembu ke, maka orang tu Nabi tu tak seri masuk semayang dengan dia dalam pada. Nah, semayang raya ni Nabi semayang di Padang, berbelah-belah kali raya semayang di Padang sama, yang panggil musalla. Nah, musalla. Ya tak panggil masjidin ada, panggil musalla. Itulah amalan Nabi, hei umat Islam, Nabi kamu balah tulah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh turut Nabi, turutlah Nabi, hei umat Islam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh turut, berasalah mu berasa apa? Berasa tak molek tak turut Nabi itu. Nah, walaupun sahnya semaya di mana-mana, ya umat Islam, ya. Sekadar itulah hari ni, pagi ni mudah-mudahan kita bersama. Hari Sabtu dengan Ahad kita cuti dulu sementara 2 minggu sahaja. Lepas raya kita mula semula insya-Allah, tapi pagi-pagi kita tak cuti kerana ini amal ibadah kita harian ni dan tak ada kepada kena susah ke apa, maka kita tidak cuti sampai kepada pagi raya pun kita ada nasihat lagi insya-Allah taala. Banyaklah takbir-takbir pada hari-hari awal 10 Zulhijjah. Nah, supaya kita dapat berasa kata kita hamba Allah kepada Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.